episod 1055 dimulakan dengan kita diperlihatkan dengan Queen dan beberapa Beast Pirates di situ terkejut setelah melihat pedang Queen patah setelah melibas wajah Sanji. Langsung Queen menegaskan bahawa perkara tersebut berlaku sudah pasti bukanlah disebabkan kemampuan Busou Haki Sanji, bahkan tidak lain adalah kemampuan tubuh modifikasi yang ada pada Sanji. Kerana Queen teringat bahawa Josh pernah mengatakan bahawa dia ingin menghasilkan sejenis manusia dengan ketahanan badan, kemampuan sembuhan diri dengan laju dan peningkatan kekuatan tubuh. Dan bagi melengkapkan kombinasi manusia tersebut, Josh juga membuang sifat simpati dari hati mereka. Mendengarkan hujah Queen, sekilas Sanji terbayang wajah-wajah abangnya dan menyatakan bahawa dia tidak ingin jadi seperti mereka. Sanji juga turut melarikan diri untuk mencari tahu apakah punca awakening Germa dalam tubuhnya berlaku. Kerana menurut Sanji, jika tidak, dia juga bakal kehilangan emosi seperti abang-abangnya. Sedang Sanji melarikan diri, troopers Beast Pirate telah menembaknya, namun hanya menyakitkan Sanji tapi tidak membunuhnya. Manakala Queen mengikut Sanji dari belakang sambil tertawa dan menembak beamnya bertubi-tubi. Queen mengarahkan Sanji untuk segera memakai Germa Red Suit. Scene kemudiannya beralih ke Iwato Chamber, di mana kita dapat melihat Apo sedang berunding dengan X-Drake, dan Apo mengatakan bahawa tidak kira siapa yang akan kalah, pemenang pastinya akan berada dalam keadaan sekarat. Jadi kita bakal mencuri kemenangan dari pihak yang menang itu. Sambil akhirnya kita diperlihatkan dengan 3 lagi watak The Numbers yang bernama Inbi, Fuga dan Zanki. Namun X-Drake mengatakan dia tidak dapat mempercayai Apo. Namun Apo mengatakan kepercayaan bukanlah teras aliansi mereka ini kerana peluang sebesar ini hanya datang sekali seumur hidup. Kemudian scene beralih ke arah tangga di atas aras pertama dan kedua. Di sana kita dapat melihat gifter-gifter yang kini memihak kepada aliansi Luffy sedang menggendong Komachio sambil mengarahkan agar Komachio dapat bertahan, dan mereka juga kelihatan agak bergegas kerana api sedang merebak. Tiba-tiba Usopp dan Nami menjadi terkejut setelah mereka terlihat ke arah sebuah tubuh yang hanya tinggal sebahagian pinggang dan kakinya yang sedang mengejar salah seorang dari Beast Pirate. Namun Usopp dan Nami sekali lagi menjadi terkejut kerana entiti itu bukanlah yokai seperti yang didakwa, namun ia adalah bahagian tubuh Kinemon. Lantas Usopp segera memeluk kaki kanan Kinemon itu dan bertanya apakah yang dia sedang lakukan. Sambil menggunakan kentutnya, kaki Kinemon bercakap dengan mengatakan bahawa dia perlu mencari aliansinya, dan Usopp segera menjerit bahawa dia adalah aliansi yang dimaksudkan. Kemudian kaki Kinemon itu segera berhenti. Namun Usopp kembali terkejut apabila dia mendapati tubuh Kinemon itu dilumuri dengan darah yang sangat banyak. Disebabkan bahagian tubuh Kinemon tersebut tidak mempunyai telinga, jadi dia hanya mampu bercakap melalui buntutnya dan tidak dapat mendengar. Jadi Nami telah melukiskan lambang bulan sabit di pahanya. Barulah dia menyedari bahawa dia sekarang bersama aliansi. Kemudian Usopp, separuh tubuh Kinemon dan Hamlet segera menuju ke palung bagi menyelamatkan separuh lagi tubuh Kinemon dan juga Kiku. Dan kita juga dapat melihat Kiku di sini yang sedang sangat nazak sambil berlumuran dengan darah yang sangat banyaknya. Kemudian kita dapat melihat separuh lagi tubuh Kinemon yang sedang berharap agar Kiku dapat bertahan sedikit masa lagi kerana bantuan sedang dalam perjalanan. Kinemon juga turut tidak percaya bahawa dirinya dapat terselamat, sungguh pun tubuhnya telah terbelah dua, dan dia beranggapan mungkin Law tidak mencantumkan tubuhnya dengan baik sebelum ini. Kemudian Kinemon menjadi begitu terkejut apabila dia mendengar sebuah panggilan daripada Orochi yang cuba menghubungi Kanjuro yang disangkanya telah mati. Namun tiba-tiba kita dapat melihat bahawa sungguh pun Kanjuro diambang maut, namun dia sempat untuk menjawab panggilan Orochi. Orochi memuji-muji Kanjuro atas persembahannya dan perkara itu menggembirakan hati Kanjuro. Namun menurut Orochi, dia masih lagi belum berpuas hati di atas persembahan Kanjuro kerana menurut Orochi, roh-roh kabilah Kurozumi belum lagi berpuas hati dan belum bersemadi dengan aman, dan mengarahkan agar Kanjuro melukiskan sebuah gambaran api amarah dari klan Kurozumi agar mereka akan dapat meraih tawa yang terakhir di sana, dan agar kesemua mereka ditelan api kemarahan dendam Kurozumi. Serulah api itu agar semua orang-orang kafir ini dapat dihantar ke neraka. Serulah dan heret si kafir-kafir ini ke lembah terkolot agar roh saudara kita dapat bebas dari kuburan mereka dan bebaskan jiwa saudara kita menerusi kobaran api
api terakhir ini. Kemudian Kanjuro pun mengakhirkan nafasnya dengan persembahan terakhirnya, sebuah entiti yang bergelar Kazembo. Scoverto Hub proudly presenting to you the new edition t-shirt, The Inspiration. Edition kali ini datang dengan 4 design guys. Luffy with Shanks, Zoro with Mihawk, Sanji with Honor Zeph dan Jinbei with Fisher Tiger. Pre-order dibuka sekarang dan akan tutup pada 31 Mac 2023. Masih belum gaji? Jangan risau. WhatsApp dan booking dulu design yang korang berkenan. Grab segera guys sebelum pre-order ditutup. Link website aku tinggalkan di ruangan description dan pin komen di bawah. Lantas Kazembo yang mewakili api kemarahan kabilah Kurozumi telah mula bergerak dan dilihat setiap apa sahaja yang menyentuh atau disentuh Kazembo semuanya akan hangus terbakar. Maka bergegak gempitalah seluruh istana Onigashima bahawa terdapat sebuah jembalang yang tiba-tiba muncul di aras dua yang bergerak menembusi dinding. Kemudian kita dibawa sekilas demi sekilas babak-babak yang sedang berlaku di latar tempat yang berbeza. Di Flower Capital, kita masih lagi dapat melihat penduduk-penduduk di sana merayakan Fire Festival dengan riang dan riuhnya kerana mereka langsung tidak mengetahui apakah yang sedang menghampiri mereka dan apakah nasib yang bakal menimpa mereka. Sambil kita juga dapat melihat situasi yang sangat kecoh dari dalam istana Onigashima. Kita juga dapat melihat Robin dan Brook turut dibantu pasukan pahlawan Minx yang sudi membantu dan bertarung bagi pihak mereka, membolehkan mereka untuk melarikan diri dari api yang sedang membakar serta istana yang sedang runtuh itu. Kita juga dapat melihat ejen-ejen Cyberpol Aegis Zero sedang mula untuk melaksanakan misi mereka, iaitu untuk memberkas Robin. Kita juga dapat melihat Marco, Izo dan Kawamatsu sedang bertahan setelah serangan demi serangan menghujani mereka. Kemudian sambil kita dipersaksikan Sanji yang sedang bertarung dengan Queen, Luffy yang sedang bertarung dengan Kaido, Zoro yang sedang bertarung dengan King. Orochi mengatakan bahawa dia telah mengetahui tempat persembunyian senjata miliknya Kaido yang ditempatkan di bilik bawah tanah. Akan senjata-senjata yang dia sendiri sediakan untuk Kaido itu jumlahnya cukup besar. Orochi juga mengatakan bahawa armada Kozuki dan armada Yonko Big Mom dan armada Yonko Kaido akan musnah dek kerana keangkuhan mereka sendiri. Nyalakan semuanya Kanjuro, letupkan mereka semua sehingga menjadi abu. Sambil Orochi tertawa dengan kenyataannya, dia juga turut cemas dan mengharapkan Fukurokuju dapat bersegera untuk mengambilnya kerana peperangan ladun ini bukan lagi urusan mereka.